Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa, muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah yang mempertemukan kita pada pagi ini, dan dalam keadaan kita masih lagi berada di awal Ramadan. Mudah-mudahan semangat dan juga konsistensi dalam menghadirkan diri ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan ini kekal sehingga ke akhirnya. Izinkan saya pada pagi ini untuk berkongsi tadabbur daripada surah Hud ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-46 ataupun ayat 47, yang berkisarkan sekitar klimaks dakwah Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan kaumnya, yang saya nak kaitkan dengan tema kekeluargaan, yang merupakan tema yang tidak boleh diabaikan sepanjang PKP ataupun sesudah PKP, terutama kita berada di fasa akhir zaman. Apabila kita meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang perihal kekeluargaan akhir zaman, di antaranya adalah ancaman Nabi bahawa seorang ayah itu adalah individu yang ditakuti oleh anak-anak, yang menjadi titik tolak kepada hubungan kekeluargaan itu tidak akan berakhir dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh alaihissalam kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata, dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini permulaan ketika mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan banjir telah berlaku. Air daripada bumi memancut tanpa henti, dan langit juga memuntahkan hujan tanpa henti. Lalu apabila keadaan air mula naik tinggi, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan untuk mereka menaiki bahtera yang telah dibuat. Sebagaimana yang kita maklum pada chapter yang sebelumnya, dalam peringkat menyiapkan bahtera tersebut, berbagai cercaan makian dan ejekan yang dilakukan oleh kaumnya, termasuklah mereka membuang najis di dalam bahtera tersebut. Tetapi ternyata apabila tiba harinya, maka Nabi Nuh alaihi salam membacakan doa yang juga boleh kita amalkan kalau kita naik kenderaan, bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Pada ayat yang ke-42, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dalam suasana banjir yang begitu dahsyat itu, ada satu lagi babak kecil dalam chapter climax ini, iaitu chapter babak dialog Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya yang tidak beriman. Ini yang saya nak kaitkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam dengan tema kekeluargaan. Sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat 17 dialog di antara ayah dan anak. Minta maaf, 17 dialog kekeluargaan, 14 daripadanya adalah dialog ayah dengan anak. Dan ayah dengan anak itu merujuk pula kepada dialog ayah dengan anak lelaki. Bermaksud dialog di antara seorang ayah
dengan anak lelaki adalah lebih banyak, dan banyak itu sebanyak 14 kali, manakala dialog ibu dan anak hanya ada 2 kali sahaja. Kita bukan sebut cerita, dialog. Dialog. Allah Ta'ala merakamkan dialog di antara ayah dengan anak lelaki di dalam Al-Quran ni sebagai panduan bahawa yang perlu banyak berdialog dengan anak lelaki adalah ayah, bukan ibu. Kerana ibu secara nalurinya mengandungkan, melahirkan, menyusukan dalam tempoh yang panjang. Anak tidak perlu ada tempoh, kerana anak akan sentiasa mencari mak. Tetapi dengan ayah perlu ada usaha untuk sentiasa berdialog dengan anak, kerana ia juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab dia Tuhfatul Aulad, menyebutkan bahawa hampir sebahagian besar daripada masalah gejala sosial yang berlaku pada hari ini, ketika mana dia tulis buku tersebut, adalah berpunca daripada pengabaian seorang ayah kepada anak lelaki. Ini suatu kenyataan yang perlu sama-sama kita beri perhatian. Dalam kondisi kita melihat kebobrokan itu berlaku dalam institusi negara, tetapi yang perlu diberi perhatian adalah institusi kekeluargaan yang menjamin satu elemen yang besar untuk membentuk masyarakat dan juga membentuk negara. Pada ayat ke-42 ini Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah ke saat akhir, sampai ke saat akhir tidak pernah berputus asa untuk berdakwah kepada kaumnya dan juga untuk berdakwah kepada ahli keluarganya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan bahtera itu pun berlayar ataupun bergerak laju, membawa mereka dalam ombak yang diibaratkan seumpama al-jibal, seumpama gunung ganang, bermaksud terlalu dahsyat arusnya. Dan ketika itulah Nabi Nuh terlihat anaknya yang berada di kejauhan, dalam jarak yang masih lagi boleh dengar jeritan suaranya. Maka Nabi Nuh menyeru kepada anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku. Dan panggilan di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang dialog ayah dan anak hanya menggunakan 2 lafaz sahaja. Lafaz daripada seorang ayah kepada anak dengan kalimah ya bunay, dengan seruan wahai anakku yang aku sayangi. Kalau daripada aspek bahasa biasa, seorang ayah nak panggil anak, dia akan panggil dengan yabni, duhai anak. Tetapi bila menggunakan isim tasghir ya bunai, ini bermaksud anak itu sangat-sangat dikasihi oleh ayah. Dan secara fitrah mustahil lah ayah tak sayang anak, kecuali memang ayah ni tak normal lah. Memang ayah akan sayang anak. Dan ketika mana seorang anak nak memanggil ayah, dialog Al-Quran gazetkan dengan kalimah ya abati. 2 ni je. Dalam 14 dialog yang Allah Ta'ala gazetkan dalam Al-Quran hanya menggunakan lafaz ini saja. Ayah panggil anak dengan kalimah ayah panggil anak dengan kalimah ya bunai, manakala anak memanggil ayah dengan kalimah ya abati. Begitu juga dengan kalimah ya abati, iaitu yang bermaksud seorang ayah yang sangat-sangat dikasihi lagi dirindui oleh anak. Ayah panggil anak yang disayangi biasa dengan macam-macam gelaran yang menunjukkan ayah sangat sayang, normal. Tetapi apabila anak lelaki bukan anak perempuan memang tak menjadi masalah. Tapi bila anak lelaki boleh panggil ayah dengan panggilan yang sangat-sangat menunjukkan dia sayang ayah, ini orang kata hari ini perkara yang sangat rare. Tak percaya, cuba tuan-tuan cek, pinjam handset anak kejap, tengok dia save nama kita nama apa. Pinjam handset je nak tengok. Tengok nama kita, kontak kan, cek nama kita, dia save nama apa. Biasanya nama setakat nak bagi dia mudah nak cari panggil lah, bukan dia letak macam orang perempuan letak kan, abahku sayang kan, intan payung lah sebagainya kan. Tetapi anak lelaki dia letak nama ayah dia bah, ayah, itu je kan. Tetapi apabila anak itu dalam panggilannya pula boleh panggil ayah dengan panggilan seumpama kisah Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah Ta'ala gazetkan apabila Nabi Yusuf mimpi kan, Nabi Yusuf mimpi, panggil ayah dia apa?
ya abati, wahai ayahku yang aku sayangi, lagi aku rindui, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Panggil ayah dia. Mimpi. Dan mimpi pula bila seorang anak mimpi, jarang anak cerita ke ayah, jarang. Dan kita tengok bagaimana Nabi Yaqub melayan anaknya. Walaupun kita kata betul lah, anak kecil memang disayangi oleh ayah, tetapi biasanya yang menyayangi anak kecil ini ibu. Ayah sibuk bekerja. Bila anak mengadu nak bagi tahu anak mimpi, cerita kat mak lah, tak payah cari ayah lah. Ataupun ayah akan kata lah, itu pun nak cerita kat ayah ke? Tetapi tidak Nabi Yaqub alaihissalam, kerana mengetahui, dan kerana Nabi Yaqub seorang Nabi. Walaupun Nabi Yaqub seorang Nabi, tetapi kadang-kadang kita perlu menyelami cerita-cerita dakwah ini dalam konteks seorang ayah dengan seorang anak. Begitu juga Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail belum lagi menjadi Nabi, tetapi tetap Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih Nabi Ismail, tak terus buat. Padahal dia seorang Nabi, bila Allah Ta'ala perintahkan boleh je terus buat, tak perlu pun minta izin, tak perlu pun tanya kepada anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tanya. Ini ajaran Al-Quran dari sisi pandang kekeluargaan yang tidak boleh diabaikan oleh kita semua terhadap anak-anak generasi hari ini, terutamanya anak lelaki. Nabi Ibrahim tanya, aku dapat perintah untuk sembelih engkau, macam mana, apa pendapat kau? Maza tara, apa pendapat kau? Padahal dia seorang Nabi. Tetapi apabila seorang ayah bertanya kepada anak, kita tengok macam mana respon Nabi Ismail. Respon yang sangat-sangat memberikan jawapan yang tak disangka oleh pada Nabi Ibrahim. If'al ma tu'mar ya abati. Dia tak panggil dengan ayah. Padahal kalau kita selami kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bukannya mereka selalu jumpa. Bukan anak beranak ni tiap-tiap hari duduk rumah sembang. Di riwayat yang menyebutkan Nabi Ibrahim balik rumah ni setahun sekali je. Setahun sekali. Tiba-tiba mari nak sembelih. Dan balik mari nak sembelih itu bukannya Nabi Ismail bising, dah lah tak selalu balik. Tiba-tiba nak sembelih orang pula. Tak. Kerana apa? Apa yang telah diceritakan oleh isteri Ibrahim tentang Ismail, tentang ayahnya kepada Ismail adalah kisah-kisah yang menjaga kehormatan seorang ayah. Ayah engkau seorang Nabi, ayah engkau seorang yang jujur, ayah engkau seorang yang baik, ayah engkau seorang yang bertanggungjawab. Walaupun dia jarang balik, bukan kerana saja-saja, tetapi dia melaksanakan tugas sebagai seorang Nabi. Maka bila Nabi Ismail dikunjungi oleh ayahnya dan mendapat perintah yang besar, tetaplah Nabi Ismail memberikan respon yang sangat-sangat orang kata apa, sepenuh hati. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, buat je. Orang okey, habis kurang bahasa macam itulah. Orang okey je. Padahal para ulama bahas kenapa ada kalimah satajiduni, kenapa ada huruf sin, kenapa ada perkataan satajiduni, engkau akan mendapati aku. Kerana para ulama menyebutkan Nabi Ismail takut. Iyalah, budak remaja tiba-tiba nak kena sembelih, takut. Takut, tetapi kerana apa? Ayah sangat dihormati. Ayahnya seorang yang baik, ayahnya seorang yang bertanggungjawab. Ayah takkan buat perkara yang sia-sia, dan sudah tentu Tuhan tidak akan mensia-siakan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ini adalah ciri, orang kata apa, cerita-cerita dakwah kekeluargaan, elemen kekeluargaan yang tidak boleh diabaikan oleh kita hari ini. Apabila nak cerita tentang parenting, selain daripada kisah Luqman, ada beberapa tokoh lagi yang memang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kisah seorang Nabi yang terpisah dengan anak. Orang kata apa, hari ini PJJ lah, ayah yang jarang balik ke rumah. Tetapi tetap nasihat ayah ini berbekas dalam jiwa seorang anak, sehingga akhirnya Nabi Ismail juga ditabalkan menjadi seorang Nabi. Begitu juga dengan Nabi Yaqub dengan Nabi Ismail, Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Kisah kekeluargaan yang jauh lebih dahsyat. Bagaimana Nabi Yaqub mengasihi anaknya yang kecil, kemudian timbul perasaan iri hati sebahagian daripada adik-beradiknya yang lain.
sampai berlaku komplot untuk membunuh dan sebagainya. Maka ini cerita juga yang kita tidak boleh abaikan. Dan begitu juga dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada ahli keluarganya. Kisah seorang ayah yang tidak berputus asa sampailah ke akhirnya untuk ajak anak dekat dengan agama. Bermaksud Nabi mendidik kita dan Al-Quran mengajar kita kalau nak mendidik anak, didiklah sebagaimana para Nabi didik anak-anak. Iaitu kita tidak boleh berputus asa, dan kita tidak boleh menjadikan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk itu untuk kita berhenti daripada menyuruh mereka untuk kembali kepada agama. Kalau dalam realiti hari ini kita kata Nabi Nuh ni kira pendakwah yang tak best lah. Berdakwah lama-lama, cerita panjang-panjang, buat kuliah live, tak ada orang like, tak ada orang share, pengikut pun sikit je. Siapa nak dengar? Hari ni kalau ada lah pendakwah macam Nabi Nuh hari ni, siapa nak dengar? Tambah pula anak isteri pun tak dengar cakap dia. Ada orang nak dengar? Maka ini satu cerita penting, bahawa yang penting apa yang kita buat itu adalah betul mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka tak kiralah orang suka ke orang tak suka ke, kita tidak boleh berhenti berdakwah, cuma baiki daripada masa ke semasa. Maka ini cerita yang penting untuk kita tidak berputus asa dalam dakwah, termasuklah untuk menyeru ahli keluarga kita sendiri. Kita tengok, kita selami dialog Nabi Nuh. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku yang aku sayangi, naiklah bersama-sama kami. Mari naik dengan kami. Maka ini suatu teknik yang disebutkan oleh beberapa ulama ketika mana kita melihat anak kita itu tak berapa okey, sama ada mood dia tak okey ataupun memang jenis suka memberontak ataupun memang melakukan perkara-perkara yang tak elok, maka antara teknik untuk kita selami perasaannya adalah ajak mereka naik kenderaan, ajak mereka duduk dengan kita. Biasa kalau naik kereta ni, dia akan jadi suasana itu lebih elok untuk kita bersembang. Untuk kita bersembang, sama ada anak itu akan cakap dengan berani ataupun ayah juga akan bercakap dengan nada ataupun intonasi yang rendah, tone rendah. Maka ini satu perkara yang kita boleh jadikan panduan. Dan kita tengok bagaimana Nabi Nuh tidak meletakkan kesalahan itu bulat-bulat atas batang tubuh anaknya dengan menyebutkan wala takum ma'al kafirin, jangan engkau tinggal dengan orang-orang kafir. Biasanya ayah kalau marah anak, engkau tu memang jahat sejak lahir, engkau ni memang anak derhaka, kau ni memang nakal, kau ni apa, meletakkan kesalahan itu bulat-bulat atas batang tubuh anak, dan dia menjadi satu doa. Tetapi Nabi Nuh ajar kita, engkau jadi tak molek ni pasal duduk dengan orang-orang tak elok. Kalau duduk dengan ayah okey, duduk dengan kawan-kawan ayah okey. Dia menjadi satu panduan. Kita nakkan anak kita ada kawan-kawan yang baik, maka ibu dan ayah juga kena ada kawan-kawan yang baik. Jangan mengharapkan anak-anak je kawan yang baik, tapi ayah. Jadi ini satu benda yang penting, memang disebutkan oleh Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa dia ada tulis dalam satu kitab, Kaila namdi ba'idan an ihtiyajatil asri. Bagaimana kita nak mendidik diri kita ini supaya jangan jauh daripada zaman. Pendakwah-pendakwah, orang-orang yang nak menyuruh kepada orang kembali balik kepada Islam, supaya kita ni tak berada di satu alam yang lain dan umat berada di satu alam yang lain. Dia menyebutkan antara puncanya kerana apa? Kerana hilangnya qudwah dalam kalangan pendakwah. Pendakwah tidak memberikan contoh, ayah tidak memberikan contoh kepada anak-anak, maka dia satu kunci yang penting bagaimana anak itu akan melihat. Kerana seruan untuk mencontohi Nabi itu bukan terzahir daripada percakapan, sebaliknya terzahir melalui perbuatan ayah di hadapan anak-anak. Maka penting jangan kita melabelkan, menggezetkan anak kita itu dengan panggilan yang menunjukkan kita marah dengan nafsu kepada anak, lalu akhirnya dia menjadi doa dan anak itu tidak berpeluang untuk menjadi orang yang baik. Maka contohi Nabi Nuh alaihi salam, anak ini kafir, anak ini tak baik, tapi tetap Nabi Nuh kata engkau tu jadi macam ni sebab kawan dengan puak-puak tu lah. Sudahlah tu, carilah kawan yang lain, duduk dengan ayah, insya-Allah. Maka ini seruan sampai saat-saat akhir pun masih lagi dia menyebutkan gitu. Kemudian pada ayat yang ke-43, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma',
qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Lalu anaknya menjawab, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak akan ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi daripada azab Allah kecuali orang yang dikasihani olehnya. Dan dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh banjir. Satu lagi, Al-Quran mengajarkan kita melalui dialog anak kepada ayah. Anak Nabi Nuh ini respon balik kepada ayahnya. Dia menjadi panduan kalau hari ini kita nak tahu anak kita tu okey ke tak okey, dengan kita tengok jawapan anak Nabi Nuh. Anak yang okey, bila ayah tanya, dia akan ada hujung tu panggilan menunjukkan hormat kepada kita. Nak pergi mana tu Mat? Long nak pergi mana tu? Pergi kedai sekejap bah. Bah ke, ayah ke, abi ke, papa ke kan. Tapi bila anak tu tak okey, pergi mana tu Long? Kedai. Tak okey tu. Tak okey. Tengok macam mana anak Nabi Nuh jawab. Ayah dia panggil, ya bunai, mari anakku yang aku sayangi. Tapi respon anak dia, tak apa, orang nak pergi naik bukit lagi tinggi. Habis kurang macam tu lah. Langsung tak seru dengan nama ayah dia. Langsung memang anak ketika itu masih lagi degil. Bermaksud kita boleh tengok bila anak kita itu dia tak hormat kepada kita tu dengan cara dia tak panggil nama kita. Maka ketika itu tak semesti kita perlu marah. Tapi bermaksud kita kena selami bahawa ketika itu dia tengah tak okey. Mungkin dia ada masalah belajar dia ke, mungkin dia ada masalah peribadi ke apa, kita tak tahu. Ataupun sebenarnya masalah tu datang daripada kita. Yalah mak ayah bergaduh kat rumah, akhirnya efek kat dia. Dia tak hormat kita marah dia pula. Padahal sebenarnya dia menjadi begitu kerana reflect daripada apa yang berlaku di rumah. Ini yang kadang-kadang kita perlu faham. Lalu apabila anaknya berkata demikian, aku hendak berlindung di bukit yang lebih tinggi, kata Nabi Nuh, tak ada dah tempat yang selamat, kerana jaminan daripada Allah Ta'ala yang selamat hanya yang naik kapal sahaja. Gilah cari tempat-tempat tinggi, takkan selamat. Tetapi tetap Nabi Nuh berlapik, illa marrahim, kecuali orang yang Allah nak beri rahmat kepada dia. Masih lagi letak pengharapan. Allah Ta'ala bagi tahu dah, yang selamat yang naik kapal je. Anak dia nak cari tempat tinggi, Nabi Nuh sebut dah tak selamat. Tapi tak tahulah, kalau Allah kata selamat-selamatlah, lapik. Masih lagi mengharapkan. Ini jiwa seorang ayah. Walaupun marah macam mana ke anak, tidak boleh berhenti daripada mengharap untuk anak itu kembali. Sebab itu dalam topik kalau bulan Ramadan ini, sepatutnya bulan kita menghubung jalinkan semula silaturahim. Silaturahim ni kadang-kadang kita tersilap. Silaturahim ini kena mengutamakan silah ar-rahim, iaitu mereka yang ada hubungan darah dengan kita terlebih dahulu. Kita bila silaturahim dengan kawan-kawan je, dengan jiran-jiran, betul, tetapi jangan lupa keluarga. Sebab tu para ulama kata apa? Imam Nawawi sebut ar-rahim ini adalah orang yang haram nikah dengan kita. Hak ni dulu. Mak, ayah, adik-beradik, saudara. Hak ni dulu. Settlekan hubungan kekeluargaan dengan hak ni dulu. Macam mana nak settlekan? Nabi bagi panduan. Nabi kata apa? Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu iza qata'at rahimahu wasalaha. Bukanlah orang yang menghubungkan itu dengan al-mukafi. Apa maksud al-mukafi? Orang yang buat sebab orang buat kat dia dulu. Kenapa nak pergi ziarah rumah dia? Sebab dia dah ziarah rumah kita. Kenapa nak bagi hadiah kat dia? Sebab dia dah bagi hadiah kat kita. Kenapa? Kerana nak balas. Itu al-mukafi. Biasanya silaturahim yang kita buat begitu. Bagi jiran makanan, kenapa? Kerana dia bagi kat kita balas balik. Salah ke? Tak salah. Tapi Nabi bagi paduan, bukan begitu maksud sebenarnya. Tetapi yang dimasukkan dengan menghubungkan silaturahim ini adalah iza qata'at rahimahu, apabila hubungan itu terputus dengan macam-macam sebab. Jarak jauh, gaduh,
konflik perpanjangan, rebut harta ke apa, ikutlah macam-macam sebab. Wasalaha, kita yang menjadi pemula baiki balik. Lama tak kontak apa, Pok Su mana dia, cari sampai aku sudah cari. Ini yang dinamakan sebagai al-wasil, orang yang menghubungkan silaturahmi, cari balik keluarga-keluarga kita. Ini yang dilakukan, ini yang disarankan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis ada menyebutkan pahala menghubungkan silaturahim keluarga yang terpisah ini jauh lebih besar daripada pahala beriktikaf di masjid. Ada berlaku satu hadis, dialog Ibnu Abbas. Ada dalam hadis yang lain cerita bahawa dia duduk masjid ni tapi dia ada masalah keluarga. Nabi pun bagi tahu, pergi settle masalah keluarga tu, jauh lebih besar pahala daripada duduk iktikaf kat masjid ni. Itu gambaran, bukan cakap jangan iktikaf, tapi kalau ada masalah settlekan dulu. Baik, akhirnya apa yang berlaku, wahala bainahuma al-mauj, akhirnya terpisah keduanya. Ketika mana anak tu berusaha nak pergi naik tempat-tempat tinggi lagi, tapi akhirnya takdir Allah Subhanahu wa taala, ombak telan dia, dan akhirnya terpisahlah, bermaksud tenggelamlah dia. Pada ayat ke-44, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumiz zalimin. Ini ayat ke-44 yang menyebutkan tentang doa Nabi Nuh supaya minta hujan itu berhenti, dan akhirnya bahtera itu pun berhenti di bukit Judi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itulah yang berlaku kepada orang-orang yang zalim. Ayat 45. Wa nada Nuhu rabbahu wa faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Tetap masih lagi Nabi Nuh alaihi salam tak berhenti mengharap. Anak dia tak ada dah tu, tenggelam dah tu. Tapi Nabi Nuh angkat tangan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang hukum dengan seadil-adilnya. Nabi Nuh angkat tangan, wahai Tuhan, anakku macam mana? Dia mati baik kan? Dia soleh kan? Sebab aku Nabi, mesti anakku soleh. Dia nak taubat dah tadi tu, cuma tak sempat naik kapal. Sebab tu Nabi Nuh minta illa marrahim, kecuali orang yang engkau berikan kasih sayang kepadanya. Nabi Nuh berharap anak dia lah tu, tetap meminta kepada Allah Ta'ala, tetapi adab berdoa wa anta ahkamul hakimin, ikut engkau lah, serah kepada engkau lah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pada ayat ke-46, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu. Allah Ta'ala bagi jawapan yang tuntas. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amalan yang soleh, maka jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Satu panduan, jangan minta benda yang diharamkan oleh Allah untuk menjadi halal. Jangan minta perkara yang kita tidak ada pengetahuan tentangnya. Maka tanya dulu. Maka betul lah apa yang Nabi Nuh tanya tu, bahawa mengharapkan anaknya itu menjadi saleh, sedangkan terang-terang Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, yang selamat yang naik kapal, yang tak selamat confirm dah, yang berada di luar daripada kapal. Itu syariat zaman tu lah, itu panduannya. Tetapi ini pengharapan. Maka Nabi Nuh, Allah Ta'ala bagi tahu, jangan minta lah benda yang aku kata tak ada. Maksud kena jadikan syariat itu sebagai panduan, jangan buat benda yang lebih daripada apa yang dikendaki oleh syariat. Ini kelebihan Islam, berbeza dengan ajaran-ajaran lain, bahawa perkara-perkara syariat ni tuntas, jawapannya tuntas, tak boleh nak pusing-pusing. Tak boleh nak tiba-tiba nak solat subuh nak bagi power 3 rakaat, tak boleh, memang tuntas 2 rakaat. Walau sembahyang 3 rakaat memang tak menjadikan kita dapat dengan Tuhan. Buat benda yang syariat suruh, insya-Allah ini ada kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita pula mengharapkan benda-benda yang berlawanan dengan syariat. Maka satu perkara yang penting, Allah Ta'ala menyebutkan ini a'izuka an takuna minal jahilin, aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Bermaksud bukanlah Nabi Nuh jahil, tak tahu apa-apa, tetapi apa yang Nabi Nuh tak tahu,
Sebagaimana berlaku dalam dialog Nabi Khadir dengan Nabi Musa kan, begitulah. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pak saudara dia, samalah. Maka ini panduan. Kadang-kadang sentimen keluarga ni dia lebih, tetapi tetap kembali balik kepada syariat. Jadi kalau Nabi Muhammad itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tak boleh kau nak minta ampun kepada pak saudara kau, tak boleh. Begitu juga Nabi nak minta ampun bagi Abdullah bin Ubay, Allah kata tak boleh, tak boleh. Maka kerana apa? Benda yang memang jelas-jelas tak boleh, tidak boleh kita nak adjust bagi boleh. Itu yang dinamakan sebagai penyelewengan. Penyelewengan ini yang banyak merosakkan orang, kerana penyelewengan ini asalnya dia tak nampak macam benda tu haram, bukannya haram secara direct, tetapi jalan-jalan itu menuju kepada perkara yang haram. Dan kita akhiri dengan ayat yang ke-47, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Maka Nabi Nuh berkata sebagai akur, dia sebagai seorang nabi, dia sebagai seorang hamba, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Jadi kita juga menjadi satu panduan. Bila kita buat perkara yang kita tak tahu, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Rufi'al qalam, diangkat pena daripada orang-orang yang tak tahu. Orang tak tahu ni Allah Ta'ala ampunkan. Maka mudah-mudahan apa yang kita buat sebelum-sebelum ni dengan kejahilan kita, akhirnya bila kita belajar baru kita tahu benda tu salah, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah panduan yang sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan pada pagi ini daripada chapter climax dakwah Nabi Nuh, daripada ayat 41 hingga 47 surah Hud. Dan banyak lagi chapter-chapter yang lain boleh kita hayati, tadabbur bersama tentang elemen kekeluargaan, terutamanya dalam bulan Ramadan, silaturahim yang tidak boleh diabaikan keutamaannya di antara seorang ayah dengan anak lelaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini lebih baik, lebih bermanfaat, memberikan kita kelebihan untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu a'lam.